minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Insyaallah hari ini kita akan tamatkan Surah Taha. Surah Taha ayat 126 sampai 135. InsyaAllah kita syukur alhamdulillah Allah dah merezekikan kita dengan sedikit keberkatan masa di awal pagi ini untuk kita tadabbur surah Taha. Walaupun tadabbur kita ni ringkas-ringkas saja ya. Ringkas-ringkas saja, hanya menggunakan ringkasan-ringkasan yang penerbit dah pilih ya. Itu pun syukurlah alhamdulillah ya. Kalau tak ada majlis macam ni, saya rasa kalau saya duduk rumah, kitab ni dah lama dah ada kat rumah saya, tapi tak bergerak-gerak lagi. Ingat habis Al-Baqarah ke Mencetus Ali Imran ke lah baca dengan rumah. Ya. Sekali-sekali lepas maghrib tu buka kitab ni ya, ataupun kalangan anak-anak ramai lepas subuh baca satu muka macam itulah. Itu payah nak bergerak, nak nunggu jemaah ramai-ramai ya. Jadi kita ni bila dah direzekikan dengan istiqamah ni, masa ni kita kena syukur. Semoga kita istiqamah sentiasa ya dalam tadabbur. Semalam kita dah tamatkan dengan ayat 124-125 tu diperihalkan kepada kita orang yang tak menerima ayat-ayat Allah ni. Pada ayat 124 tu 25 tu nanti dibangkitkan dalam keadaan pekak, tuli, buta, bisu gitulah. Dan barang siapa berpaling daripada peringatanku, apa dia ayat Quran ni lah, maka sesungguhnya dia akan menjadi kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Orang tu pun tanya, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dahulu aku dapat melihat. Sempit tu apa? Macam-macam tafsiran lah. Para sahabat mentafsirkan sempit tu. Antara yang senang nak faham, satu, sempit ketika kita berada pada hari kiamat besok, pada masyarnya apa ni susah sempit. Sahabat lain mentafsirkan kat dunia lepas dah merasa sempit. Masa bila? Masa mati. Masa mati pada kesempitan yang teramat sangat ya. Macam itu dah, masa itu dah menerima seksa. Nauzubillah kan kita lah. Hari ini dimulakan Allah jawab kepada orang yang bertanya tu, kafir musyrik dan sebagainya. Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikan. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Nauzubillah. Kalau baca tafsir Allah dalam tafsir disyarahkan bahawa Allah khabar lagi kepada Muhammad, geng-geng ni Muhammad Rasulullah SAW ni, Allah berfirman kalau setelah engkau membagi peringatan pun mereka kufur. Ada pula yang kata kenapalah kami ni dibangkitkan selepas adanya rasul ni. Sepatutnya kami ni tak ada rasul pun, dia kata. Macam-macam lah alasan. Ada kata kami ni sepatutnya tidak dibangkit dengan kitab-kitab. Macam-macam alasan. Alasan tak nak kufur ya. Dah bagi rasul tak nak dengar. Kalau tak bagi kitab, kata kenapa tak bagi kitab? Bahkan Allah kata kalau dah bagi kitab, dah bagi rasul pun, kalau mereka tetap kufur, mereka akan terus kufur ya. Wallahu a'lam. Hari ini 126 sampai 135 ni penerbit memilih title sabar memerintahkan keluarga untuk solat, sebab ada arahan untuk kita bersabar dalam memerintahkan ahli keluarga kita solat ni pada ayat Allahumma salli ala Muhammad, ayat 132 tu ya. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan solat dan sebagainya insya-Allah. Hari ini penutup dia tu bimbang. Katakanlah wahai Muhammad, kita semua menanti apa yang akan terjadi, maka tunggulah. Allah kata. Kau sukalah. Kau nak degil, kau tak nak dengar, kau tunggulah. Kelak kamu akan ketahui siapa yang menempuh jalan lurus dan siapa yang mendapat petunjuk. Ingat, pada waktu tu option dia dua je, syurga dan neraka. Senang dan susah, dapat syafaat, tak dapat syafaat. Kita bimbang. Dia tak banyak sangat option ya. Jadi option itu sangat membimbangkan. Wallahu a'lam. Silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة ولولا كلمة ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآيات من ربه أولم تأتهم بينة ما في أولم يأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع فنتبع آياتك من قبل أن نذل فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم. Terjemahan. Ya Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan kekal. Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka, orang-orang musyrik, berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan. Padahal mereka melihat kesan-kesan tempat tinggal umat-umat itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Dan kalau tidak ada suatu ketetapan terdahulu daripada Tuhanmu, serta tidak ada batas yang telah ditentukan iaitu ajal, pasti siksaan itu menimpa mereka. Maka sabarlah engkau, yakni Muhammad, atas apa yang mereka katakan.
Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Dan bertasbihlah juga pada waktu tengah malam dan di waktu senja, agar engkau merasa tenang. Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan daripada mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Kurniaan Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan solat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Dan mereka berkata, mengapa dia tidak membawa tanda iaitu bukti kepada kami daripada Tuhannya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu? Dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu seksaan sebelum Al-Quran itu diturunkan, tentulah mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa tidak engkau utus seorang rasul kepada kami sehingga kami dapat mengikut ayat-ayatmu sebelum kami menjadi hina dan rendah? Katakanlah, yakni wahai Muhammad, kita semua menanti apa yang akan terjadi, maka tunggulah. Kelak kamu akan ketahui siapa yang menempuh jalan lurus dan siapa yang mendapat petunjuk. Tafsir Jalalain. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan solat, teguh dan sabarlah kamu. Alaiha la nas'aluka. Dalam mengerjakannya, kami tidak membebankan kepadamu. Rizqan, rezeki untuk dirimu dan tidak pula untuk orang lain. Nahnu narzuquka wal akibat. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan akibat daripada itu berupa syurga. Littaqwa, hanyalah diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Tafsir Ibn Katsir. Firman Allah, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan solat dan sabar dalam mengerjakannya. Maksudnya, selamatkanlah mereka daripada azab Allah dengan mendirikan solat. Dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya sebagaimana Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Surah Al-Tahrim ayat ke-6. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Zaid bin Aslam daripada ayahnya, dia berkata, Umar bin Al-Khattab apabila bangun hendak solat malam, beliau biasa membangunkan keluarganya. Beliau berkata, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan solat dan sabar dalam mengerjakannya. Firman Allah, kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Maksudnya, jika kamu mendirikan solat, nescaya akan datang kepadamu rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, sesiapa bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Surah Al-Talaq ayat 2 hingga 3. Juga dalam firman-Nya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak mengkehendaki rezeki sedikit pun daripada mereka dan aku tidak mengkehendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Dan firman-Nya, sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Surah Al-Zariyat ayat 56 dan 58. Oleh itu, pada ayat ini disebutkan, kami tidak memberi rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Sabit, dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW apabila ditimpa suatu kesusahan, baginda memanggil keluarganya sambil bersabda, marilah solat, marilah solat. Sabit berkata, para Nabi itu apabila ditimpa suatu kesulitan, mereka segera melaksanakan solat. Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis daripada Abu Hurairah daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, wahai anak Adam, curahkanlah segenap kemampuanmu untuk beribadah kepadaku. Nescaya aku penuhi dadamu dengan rasa cukup dan aku tutupi kefakiranmu. Tapi jika kamu tidak mengerjakannya, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan aku tidak menutupi kefakiranmu. Ibnu Majah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menjadikan tujuannya hanya satu iaitu akhirat sahaja, nescaya Allah akan mencukupkan baginya kehidupan dunianya. Tetapi sesiapa yang tujuannya bercabang-cabang dalam urusan dunia sahaja, nescaya Allah tidak akan peduli kepadanya di mana-mana lembah di bumi ini dia binasa.
Riyadus Salihin daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa bersuci di rumahnya kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah iaitu masjid untuk melaksanakan kewajipan yang Allah tetapkan, maka kedua langkahnya yang satu menghapus kesalahan dan satunya lagi meninggikan darjat. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis berkenaan memberikan pelajaran bahawa orang yang pergi ke masjid untuk melaksanakan solat wajib, setiap langkahnya akan menghapus dosa-dosa kecil yang merupakan hak Allah dan dia mengangkat darjat pada langkah yang lainnya. Allah maha luas keutamaannya dan maha dermawan pemberiannya. Dosa besar dan merampas hak-hak orang lain, maka penghapusnya adalah taubat yang disertai dengan perbuatan yang baik. Hadis Nabawi daripada Zaid bin Sabit, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan menceraiberaikan urusannya dan akan menjadikannya miskin. Tidaklah dia akan mendapatkan dunia kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Dan sesiapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan menyatukan urusannya dan menjadikan kaya hatinya dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Hadis Qudsi diriwayatkan bahawa pada suatu hari Nabi SAW melalui para sahabatnya, lalu baginda bersabda kepada mereka, apakah kamu mengetahui apa yang Tuhanmu firmankan? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda mengatakan demikian sebanyak 3 kali. Allah berfirman, demi kekuasaan dan kemuliaanku, tidaklah seseorang melaksanakan solat pada waktunya, kecuali aku memasukkannya ke dalam syurga. Dan sesiapa yang melaksanakannya bukan pada waktunya, jika aku berkehendak, maka aku menyayanginya, dan jika aku berkehendak, maka aku akan mengazabnya. Hadis riwayat Tabrani. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Tamatlah kita surah Toha. Tamat surah Toha pada ayat ini dan ayat-ayat pada musa sebelum ni kita dah tengok dia punya kata kunci lah peringatan. Ya, kenapa Allah SWT menceritakan perihal Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel kepada baginda Rasulullah SAW ialah sebagai peringatan. Peringatan apa? Peringatan. Pelbagailah peringatan-peringatan yang Allah dah maklumkan. Allah ceritakan kembali perihal bagaimana Nabi Adam dan Hawa diturunkan daripada syurga ke dunia untuk apa? Untuk melaksanakan tanggungjawab dia. Semuanya dalam perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini ditutup dengan peringatan. Tengoklah nanti. Tengok. Degil sangat tengok. Kalau tengok surah tafsir surah Allahumma salli ala Muhammad. Tafsir surah Al-Furqan pada ayat akhir tu kan? Ayat akhir tu qul kullum mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis tisawi wa man ihtada. Katakanlah, yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua menanti apa yang akan terjadi, maka tunggulah. Kelak kamu akan ketahui siapa yang menempuh jalan lurus dan siapa yang mendapat petunjuk dalam surah Al-Furqan. Wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al-'adzab man adallu sabila. Dan mereka kelak akan mengetahui pada saat mereka, masa bila nak tahu tu? Bila nampak azab. Siapakah yang paling sesat jalannya? Allah tanya. Surah Al-Furqan ayat 42. Dan mereka kelak akan mengetahui masa bila? Pada saat mereka melihat azab. Dalam kubur dah tahu dah. Apatah lagi ke akhirat. Nauzubillah. Kita janganlah. Kita nak jadi yang mana satu tu? Menempuh jalan lurus ke yang satu lagi tu? Kita nak yang jauh dah. Menempuh jalan lurus lah insyaAllah. Itu peringatan dia. Kemudian bab solat ni penerbit memang dah pilih keseluruhan. Boleh saya katakan majoriti hadis-hadis ini bawa dari Ibn Katsir, dah penerbit dah himpunkan dan suruh tafsir Ibn Katsir, Riyadhus Shalihin, hadis Nabawi itu. Peringatan-peringatan itu khusus bab solat. Kita ada jumpa dalam Al-Baqarah tu. Arahan Allah, mohonlah pertolongan daripada aku ni, Allah kata dengan cara apa? Sabar dan solat. Wasta'inu bisabri was solat. Itu antara arahan-arahan awal kepada kita tu. Antara arahan direct kepada kita dalam surah Al-Baqarah kita dah jumpa dah. Jadi sama jugalah. Sini penerbit dah milih dah. Bagaimana Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Thabit, dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW apabila ditimpa satu kesusahan, baginda memanggil keluarga dia. Satu keluarga ni.
sambil bersabda, marilah solat, marilah solat. Sabit berkata para Nabi itu apabila menimpa satu kesulitan, mereka segera melaksanakan solat. Jadi penyerahan kita kepada Allah. Susahnya hati, bimbangnya, ragu-ragunya kita, tak pastinya kita, ditimpa musibah, kesakitan, tak cukup duit, apa, keluarga, ibu bapa, mentua, ipar duai, apa sajalah susah. Nak buat apa dulu? Solat. Ya, solat. Ini bukan solat fardu, solat-solat lain. Munajat, mohon pengampunan, mohon dibukakan jalan untuk mengatasi kesulitan, dibayarkan hutang, melaksanakan hutang, macam-macam ni. Solat, wasta'inu bisabri wassolat. Arahan tu gaya mudah. Tapi kalau kita tak pegang, kita merabanlah mencari benda-benda lain. Zaman sekarang meraban hak nombor satu apa dia? Post lah dekat media sosial. Sakitnya hati, nak marahnya, nak makinya, sedih pun post juga kat media sosial, mati bini pun post kat media sosial, siap mohon doa kat media sosial. Ya Allah Tuanku, ampunkan dosa isteriku, sungguh-sungguhnya aku sangat menyayangi isteriku. Nak buat apa tu kan? Kerja kita dengan Allah je. Tak payahlah nak post-post ni, nak war-warkan kehidupan kita pada masyarakat yang tak nak tahu pun. Tak nak tahu pun sedihnya kita, gembiranya sangat kita ni, nak marahnya sangat kita ni, orang tak tahu pun. Ramailah suka nak ambil tahu tu. Tapi buat apa? Itu kelandasan yang Allah dengan Rasul ajar. Dah, sikit pun tak. So mengadu pada siapa? Mengadu pada Allah. Tanya pada Allah. Minta jalan keluar daripada Allah. Begitu. Kita dah belajar dah. Dalam bab takbir mimpi pun. Kita belajar kan dalam takbir mimpi Nabi Yusuf tu, kita belajar dah apa dia akhlak-akhlaknya dalam mentadbir mimpi. Satu, jangan cerita. Kalau nak cerita sangat, cerita pada orang yang sangat-sangat percaya, yang kita yakin. Itu. Yang pertamanya bab ni, jangan cerita. Khususnya bab mimpi-mimpi buruk. Bimbang, umpama hadis tu mimpi-mimpi umpama dipegang pada kaki-kaki buruk. Bila cerita takut terlepas. Begitu. Mimpi baik sangat. Dia mimpi jumpa Rasulullah pun, jangan cerita. Nak pula kita bukanlah orang-orang besar kan, ulama-ulama pun tak sepatutnya cerita war-warkan semalam aku mimpi jumpa Rasulullah, semalam aku yaqazah secara yaqazah bertemu Rasulullah datang kepada aku. Tak boleh. Begitu jadi ambil kalau nak ringkasan pada ayat-ayat pada muka surat ni, baca tafsir pada ayat 130 sampai 132 tu. Yang lain tu peringatan-peringatan. Tapi 30 sampai 32 tu arahan terus kepada kita buat amal ibadah tu. Kita disyariatkan untuk berzikir kepada Allah pagi dan petang. Dalam ayat tu kata apa? Sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Maksud dia sebelum subuh lah. Sebelum syuruk. Sebelum syuruk tu ada arahan untuk kita beribadah kepada Allah. Sebelum matahari terbenam ada arahan juga untuk beribadah kepada Allah. Bukan lawa buat entah benda-benda. Khususnya hari Jumaat. Sebab tu ada zikir pagi dan zikir petang. Kita ni sibuk-sibuk kerja ni dalam kereta. Masa bila nak zikir petang ni? Dalam kereta. Nak balik tu zikir petang. Masuk kereta tak ada cerita lain dah zikir. Pagi nak pergi kerja tu zikir pagi. Apa-apa yang sempatlah ingatlah boleh hafal. Nak tepek kat steering tu kan langgar pula kereta orang kan. Baca kat handphone tak payah. Tak pun pasang je zikir pagi tu. Apa ni? Banyaklah zikir pagi. Mat surat pagi tu boleh pasang je ikutnya. Ikutlah. Belagu pun belagu ikut dan lah. Nasyid pun nasyid lah. Tapi masa bila nak zikir untuk kita ni secara praktiknya, pagi petang tu dalam kereta lah. Jangan sibuk benda lain lah mulut ni. Biar mengomel zikir. Buat ada anak-anak kecil. Zikir kepada anak-anak tu kena kurang-kurang sikit. Nanti daripada rumah sampai ke tadika, zikir kepada anak. Tak lah. Tak ada arah tu mak-mak kan. Biasa ayah dia cool dia. Tapi masa bila nak zikir ni pagi petang. Masa anak-anak saya kecil pun, saya biasakan nak di sekolah tu baca zikir sampai sekolah. Yang mudah-mudah lah. Yang mudah-mudah. Tapi kita jadi amalan kita. Sebab apa? Baca semula. Dan tengok tafsir Ibnu Katsir, 130-32 tu arahan yang nyata kepada kita untuk bagaimana nak beribadah. Apa dia matlamat dia, apa dia kelebihan-kelebihan dia. Ingat, Ibnu Katsir bawa kat sini, daripada asar, Sayyidina Umar Al-Khattab, apabila dia bangun hendak solat malam, dia buat apa? Jantan-jantan ni, Sayyidina Umar buat apa? Gerak ahli keluarga. Tanggungjawab siapa tu? Tanggungjawab kita lah.
nak menggerakkan ahli keluarga kita untuk solat malam. Bukan sembahyang subuh. Sembahyang subuh tu wajib dah tu. Untuk solat malam. Awal sikit lah pada subuh. Awal sikit. Sekarang ni subuh 5.40, 5.45 lah lebih kurang. Bangun pukul 5 sempat lagi nak buat amal ibadah pagi ni. Sempat insyaAllah. Melainkan awak setengah jam dalam bilik air. Siapa spesies setengah jam dalam bilik air? Awal kalau sikit bangun tu. Saya spesies sekejap ya. Saya sabun itulah sabunnya. Ketiak itulah sabunnya, muka itulah sabunnya. Cepat dalam bilik air. Siapa spesies nak make up ke, nak cuci ke, nak apa ke, lama bangun awal sikit. Jadi tanggungjawab siapa tu? Umpama Sayyidina Umar Al-Khattab, tanggungjawab kita lah nak menggerakkan ahli keluarga kita untuk ibadah awal pagi. Dah tua-tua ni, walaupun saya tua sekali, awak muda, tapi amalkanlah. Awal pagi ni biarlah kita ada ibadah khusus kita kepada Allah. Bersendirian, bukan berjemaah suami isteri ataupun ahli keluarga, kita bersendirian mestilah ada amal ibadah pagi. Kalau maulid ni sempatnya kita tahajud dan witir. Sempat apa lagi malam awal pagi tu, doa lah. Doa khususnya sebelum subuh tu. Sebelum subuh doa. Nak ngaji-ngajilah. Tapi nak 10 minit sebelum subuh tu doa. Waktu tu doa. Bila dah azan subuh, selesai amalan kita, solat sunat subuh, doa pula. Antara azan dan iqamah tu mustajab doa. Doa macam gitu Wallahu a'lam. InsyaAllah besok hari Khamis kita masuk surah Al-Anbiya. Cerita para nabi. 112 ayat Makkiyah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakihna fid din. Allahumma fakihna fid din. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.